Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam doktor. Waalaikumsalam. Morning, doktor. Sihat semua? Ya doktor. Sihat. Okey, kita dah tengok example 1 kan? Example 1. Okey. Tapi kita dah tengok example 1, saya rasa semua dah faham. Ada yang tak faham tak? Ada soalan? Okey semua Okey, sekejap saya approve pada. Okey, doktor. Okey semua okey Okey, last week kita derive equation of design menggunakan first principle kita derive tu dinamakan first principle. Okay. Advantage first principle ni is that you faham apa yang terjadi lah, macam mana nak design apa design tu. And then satu lagi advantage ialah dalam reality maybe bila you kerja nanti ataupun you maybe nanti nak buat apa design ataupun masa you buat apa tu practical ke kan, kita bukan saja nak buat design from zero macam bagi dia bagi plan, architecture plan dan tukar pada layout dengan kita dapatkan section macam ni. Tapi kadang-kadang kita akan berhadapan dengan bangunan-bangunan lama nak buat renovation ataupun kita nak buat bangunan baru walaupun bangunan baru kadang kita nak ubah function dia. Contohnya daripada kedai nak jadi daripada kedai biasa nak jadi kepada tuition center ataupun yang lebih function dia yang lebih teruk lagi, contohnya nak jadikan kilang so kita kena tengok lagi design sebab sekarang ni ramai orang tukar rumah biasa menjadi kedai, jadi tuition center dan sebagainya. So kita kena semak dulu drawing kat drawing tu berapa size yang ada dalam beam contohnya, and then bila you nak tukar function you kena tengok loading action dia berapa and then maknanya kita kena semak bangunan jadi kita nak ubah sesuai function kita kena tengok dulu, bukan terus pakai je. So kita kena tengok dulu. Ingat tak yang saya tunjuk you gambar dekat Afrika Selatan yang tiba-tiba roboh kan sebab daripada function bertukar. Jadi ini adalah caranya bila sekarang dah faham macam mana nak derive design equation. So kita boleh tahulah macam mana orang kata buat backward calculation kita mengundur balik. Sebelum ni kita cari steel, tapi sekarang steel dah ada, kita nak cari berapa moment pula. So kita akan cuba dekat contoh ni, contoh yang sebelum ni Sekarang kita ada contoh, let's say kita dah buat design macam minggu lepas kan. Kita design size, kita dah tahu size size dengan effective depth 500 kat sini. And then dia punya width of the beam 300, kita dah tahu the design is 3H20 So yang ini kita dah dapat, ini orang lain yang design, bukan kita design. Let's say ini orang lain yang design. So kita nak tahu berapakah kapasitinya sebelum kita ubah function bangunan tersebut, kita kena tengok design dulu, bukan terus tukar. So caranya ialah menggunakan method yang kita dah buat, kita dah belajar last week. Apa kita buat ialah mula-mula sekali kita kena buat dia punya stress strain relationship untuk ultimate limit state. So ingat macam saya kata last week, untuk beam untuk beam ada kalau cross section diberi kalau tak dinyatakan dalam soalan ke dalam mana-mana lah you jumpa section ni. Kalau yang ada steel ni, ini mestilah bahagian yang yang tension. Contohnya dekat sini. Di sini kosong kosong ni maknanya di sini adalah compression. Ini mesti compression ni sebab dia kosong, tak ada apa-apa.
Di sini adalah tension, sebab kita ingat apa, concrete is very good in compression and weak in tension. So tension kita kena bantu dengan steel. So di sini adalah tension zone di bawah ni. So walaupun tak diberitahu, so kita nak solve the problem, kita kena tahu X. So kita perlu lukislah yang dipanggil sebagai strain and stress. This is strain and this is stress. So cara yang paling mudah ialah mula-mula sekali you kena lukis. Tarik ke atas ni, terus. Jadi yang atas ni compression kan. This is compression. Tarik terus, compression fiber tarik terus sampai ke hujung. Kawan ni nak join. Sorry, sekejap. Alsong and Aisyah. Okay. Okay, kita continue. So ini compression zone. So yang di atas sekali you tarik di satu garisan sampai hujung sini. And then you agak-agak di sini X. X mesti X is ni garisan ni is X, memisahkan antara, dia separate antara tension and compression. So this is X. You boleh tarik kat bawah pun boleh juga. So terpulang pada you. Okay, strain. Strain ni just you lukis straight, jadi tegak jadi. Okay, dari atas ke bawah jadi. Okay. And then you agak-agak di mana di sini ni kita teorinya ialah bila ultimate limit, ini ada ultimate limit state sebelum beam ni fail. Sebelum beam fail, bila beam fail, near to fail, strain dia maksimum adalah maximum or ultimate ni epsilon C concrete U ultimate sama dengan 0.035. You just letak kat sini 0.035 and then you buat satu triangle macam ni. Letak macam tu. Okay, you tarik you buat macam ni, dia mesti memotong center. Okay, neutral exit tadi X dia terus ke bawah. Okay, kat mana ni EST ni? Ini adalah strain di dalam steel. Strain in steel ST ni. So yang sini kena berhenti di tengah-tengah. You tengok kat sini ni steel dia ada 3. You lukiskan garis centroid terus ke kanan sini. Ya, so inilah dia strain dia EST ya. Okay, ini kita dah selesai ni strain. Okay, lukis satu lagi block stress, stress compression, ini compression atas dan ini tension. Okay, ini kompresi seperti yang you dah tahu kan, sepatutnya dia balik tapi kita modify jadi 4 segi. Saya tengok dulu ada tak orang nak join. Okay, admin ada lagi. Sorry, ada kawan nak join. Okay, compressive block ni. Okay, you buat 4 segi and dia punya depth S dia adalah 0.8x ni X, so dia 0.8x. Kemudian kita letak dia punya centroid di compressive block. So ini adalah force dia ke kanan supaya yang ini ke kiri tension ni. Jadi dia adalah di balance. Compressive mesti sama dengan tension forces kat sini. So yang ini centroid. So centroid untuk tension force adalah di sama tadi di tengah-tengah steel. So inilah dia kita punya stress strain relationship at ultimate limit state untuk cross section beam yang diberi tadi. So apa bentuk pun semua sama seperti kita saya tunjuk last week Walaupun bentuk bulat ke, bentuk 3 segi ke, straight ada lubang ke tak ada lubang ada lubang kat tengah-tengah ke dia punya strain and stress dia sama saja. Bentuknya macam ni, ini dan macam ni. Rectangular. Okay. Inilah yang dinamakan dalam EC2 Salah satu dia punya rules, prinsipalnya adalah plane. The beam has the plane of the beam remain plane after you impose the load. Inilah dia maksudnya. Dia remain plane. Okey, lepas tu apa yang penting di sini adalah tadi kita nak cari berapa capacity of moment. So ingat moment is moment bila kita, so you tak perlu lagi tengok
design equation derivation tadi daripada sini je you kena fahamkan kat sini. Lupa yang tadi tu kalau tak ingat pun tak apa, just based on this stress ni macam mana nak dapatkan moment. So moment you boleh dapat daripada dua yang saya kata sebelum ni Moment boleh daripada FCC. You taking about moment at FCC sini ataupun taking moment at the tension still. Jadi itulah nak dapatkan moment. Jadi sebelum dapatkan moment kita perlukan X. So moment is equal apa? FCC times Z. Z tu kita ada. Z is equal apa? Z is equal D minus 0.45X kan. Jadi kena ingat Z ni sama dengan D tolak dengan apa? 0.44X. Okay. Sorry. Laju pula. Okay, so kena ingat ni Z is equal D. Bukan 0.5 sorry, 0.4 Ini is 0.4x is equal D minus 0.4x. Kenapa 0.4x? Sebabnya ialah D is equal Z minus 0.8x divided by 2 kan. So you dapat 0.4x. Okay. Sorry. Okay, sorry. Okay, now untuk dapatkan nilai X, kita boleh juga gunakan, kita ada dua rules moment tadi moment. Kalau kita nak dapatkan moment, F darab dengan Z kita tak tahu nilai X. So nak dapatkan nilai X, kita equatekan forces FCC sama dengan FCT So seperti yang you ingat last week, FCC sama dengan apa? Sini ni stress dia 0.567. Sini jangan lupa tulis, saya lupa di sini tulis 0.567 di sini 0.567 FCK. Dan itu adalah value value of the stress kat sini 0.567 FCK. So nak dapatkan force FCC sama dengan the stress block sini times dengan 0.8x darab dengan width of the beam B sini So you akan dapat 3405x. And then kita equatekan FCC sama dengan FST. So FST during ultimate limit state, ingat during semua kita assume di sini ultimate limit state. So still pun akan mencapai ultimate limit state, assume 0.87. So still stress pada ultimate limit state is equal 0.87 FYK. So didarab dengan dia punya still area di sini, so kita dapat force So kita equatekan, so kita akan dapat X120.4. Jadi X di sini adalah 120.4. Kita boleh semak sama ada this section is under reinforced. So kita calculate 0.617 ni untuk X kalau in under reinforced. So X ni actually is less than 309 mm. Jadi tapi ini kita just buat aja Tadi tujuan kita adalah cari moment, berapa kapasiti. Tetapi moment tu depend, final moment depend kepada X kita. Kalau X kita dah kita assume tadi 0.87, dan dia di sini adalah less than 0.617. Jadi betul lah section kita ni at ultimate limit state dia punya still pun yield Ingat tak still yield Kita design so that still ini yield kita design mesti still kita yield. That means banyak indikatornya kalau kita nak tahu cross section kita under reinforced ataupun bila failure still kita yield.
Dia punya indikator pertama ialah X less than 0.617. Lepas tu indikator kedua ialah the value of EST ni greater than strain 0.00217 ya. Okay, kita ni tengok seterusnya. Okay, saya erase dulu. Okay, saya just letak this diagram ni supaya kita ingat nak buat solution ni. Okay, strain still tadi kita dah make sure that X less than 0.61D. Yeah, so kita nak make sure still tadi yield ke tidak. Ini salah satu juga indikatornya. So daripada strain diagram, ya, linear relationship kita boleh buat EST, ya ini EST ni divided by dia punya ni D minus X di sini. Ni kita ada D di sini, hujung ni D. Ya, D last week saya lupa nak lukis di sini. Ini adalah D from here to here. Effective depth. Effective depth ni kita kira nanti you akan belajar nanti later on. Dia bergantung kepada kat mana beam you nak letakkan sebab tu pada sekarang ni saya tak sentuh lagi Just letak D saja value dia. Okay, EST ya ini divided by this distance daripada center ni ke bawah sini tension. So ini senang aja lah ni. Dia kata 3 dulu dah belajar ni linear relationship ni. Okay, so you akan dapat EST lah. Semua value kita dah ada sekarang ni. X kita dah ada, ultimate strain pun dah ada ya, masukkan. Cuma kita nak compare je So kita dapat 0.011 therefore value yang you dapat di sini greater than 0.002 Maknanya sekarang ni memanglah you punya this cross section is under reinforced, conform dua-dua ni. Actually kalau dalam soalan dia tak tanya strain inside the steel, you boleh juga tak payah kira lah sebab kita memang dah tahu bila X less than 0.61D, of course dia under reinforced. Tapi kadang-kadang soalan akan tanya sebab kita sekarang ni kita kena kita kena kaji apa berlaku di dalam cross section. And then moment inilah moment resistor. Ingat tadi ada dua equation. Sama ada you can take moment about sini center of compressive force ataupun dekat sini FST so boleh pilih mana-mana. Yang penting Z Z ini is equal D minus 0.4X Z tadi kita dah tengok D minus separuh daripada 0.4X so you boleh ambil mana-mana. Dan kalau you ambil yang ni bolehlah terus masukkan kalau taking moment about sini compressive force so kita akan dapat 0.87 Z so you akan dapat 185. So ini adalah capacity yang kita tak ketahui satu keratan yang telah direka bentuk kita boleh kira orang lain reka bentuk ataupun kalau dalam maybe dah tak ada lukisan yang disimpan bangunan lama dah tak ada simpan contohnya kalau bangunan sekolah kan, bangunan sekolah dibina oleh bangunan sekolah yang dah berumur katakanlah 50 tahun bangunan tu dah berumur 50 tahun. Sekolah dibina oleh JKR 50 tahun dah lama, tahun berapa tu, tahun 70 dulu dibina sekarang katakanlah kita nak upgrade sekolah tu kita nak tambah apa-apa ke, nak tambah wall ke dalam kelas tapi drawing maybe zaman dulu maybe JKR tak simpan sekarang dah digitalize so sekarang kalau kita nak buat design kita kena refer kepada JKR. Ni berapa dia punya steel dalam konkrit dalam cross section tadi kita kena tahu tapi ke drawing tak ada kita pun tak tahu berapa dalam steel dalam beam ni so dalam civil engineering kalau you masuk lab kita ada alat nama dia cover meter you gunakan alat cover meter you jalankan dekat tepi beam ni you boleh tahu berapa besi-besi di dalam ni kita boleh tahu dalam lab nanti. Maybe you dah ambil belum lab? Ya. Dah. Dah ambil yang non-destructive test tu?
Ada. Okey. Dah. Okey. Kalau misal kata bangunan lama dah tak ada drawing, JKR tak ada simpan so you boleh gunakan alat tu lah. You boleh pergi kepada ke site, you tengok dapat berapa batang, and then balik you boleh lukis balik and then calculate what is the moment maximum that yang can be resist by the existing beam and then bolehlah you buat renovation Bila nak buat renovation mesti you calculate dululah, ataupun maybe you nak buat tambah lagi steel kena pecahkan beam ni sikit, tambah lagi steel ke, you letak steel di luar daripada ni boleh juga Okey, itulah kegunaannya. So menarik tak? Menarik kan belajar design, bukan saja nak design kan. So you boleh check existing building Okey, okey, sekarang you dah pandai kan design untuk singly reinforce ada lagi dalam ni. Ramai sini. Siapa yang tak dapat dengar ni kena tengok rekod Amir Hakim Nazif baru join ni. Okey, siapa yang baru join you kena tengok dekat video Penting tadi So kalau dalam test atau final confirm memang ada soalan seperti itu check balik mesti ada So that is penting lah. Bukan saja kita boleh buat design, tapi kita boleh check existing building Okey, sekarang kita akan, hari tu ada yang tanyakan, boleh tak, ada tak section yang ada steel pada bahagian tension zone Ada, inilah dia dipanggil sebagai rectangular reinforced concrete beam. Tapi kena ingat okey, hari tu kita kita buat singular reinforced contoh yang sebelum ni kita dapat 3H20 ini dalam reka bentuk tapi kalau kita nak construct dekat site kita tak boleh letak ni je, kita panggil hanger Okey, kita akan letak hanger di sini. Sebelum kita pergi design dan next design saya takut saya lupa. So kita akan letak steel kat sini, steel kecil-kecil di sini. 2 steel kecil di sini dipanggil hanger. Biasanya kita akan gunakan 2 H12 ini dipanggil hanger. Dia bukan compression steel tapi hanger. Hanger sebab apa nak kena letak hanger? Sebab sebab ada link. Ada link sebab kita nak gantung link kat sini. So kita letak hanger Okey, dah faham Okey, so kita akan pergi kepada design. The next one di sini is ni yang ada tension steel beam yang sama ingat bila kita nak buat design kita kena buat analysis moment from analysis kita panggil applied moment. So applied moment kita akan compare kepada imbalance yang last week punya. Kita akan tengok imbalance sekiranya applied moment besar daripada imbalance barulah kita need compression reinforcement Jadi kita panggil sebagai doubly reinforced concrete doubly reinforced concrete. Double lah double sebab apa? Ada both zone ada steel. Ini compression, ini tension So kita kena tengok satu-satu di sini Ini adalah compression zone bila kita dapat section kita ada tension and ada 2 zone tension and compression zone and separated by neutral axis seperti biasa kita akan lukis lukis strain dan stress je. Ini dipanggil sebagai stress strain at ultimate limit state Erase dulu ni. Seperti biasa kita akan lukis di sini. Lukis di atas ni garisan ke atas ni terus Lukis X you boleh agak di mana-mana X tu Tapi jangan terlalu dekat dengan tension steel dekat biasanya dia akan
before tengah-tengah, before center of the beam, letak sini garis ke kanan. Barulah kita lukis strain. Strain seperti biasa macam sebelum ni juga. Cari centroid of tension steel, cari centroid of AS dash, compression steel dia ada. Dia punya notation dia AS dash di sini. So yang ni cari centroid dia buat garisan di sini. And then dia punya strain macam tadi juga tambah compression steel aja kat sini. Kita panggil epsilon SC. So macam juga tension, kita tak tahu berapa value dia. Kita cuma tahu konkret ni kita fixkan 0.0035 maksimum dia punya ultimate 0.0035. And then the distance daripada top of compression zone ni sampai ke tengah ni, tengah steel dipanggil sebagai D dash. D dash di sini. D dash ni pun nanti kita akan belajar berapa. So far ni kita akan bagi value. Okay. Yang ni you akan kita akan tarik ni tension ni, compression steel ni, dia punya centroid ni. Kita akan tarik ke sini ni bila you lukis balik nanti you kena lukis sendiri ni tarik ni ni terus sini menghasilkan FCC This centroid of compression steel will produce a force inside the steel here we call as FSC force ni. And then yang ini daripada concrete compressive compression zone tadi ini daripada di tengah-tengah daripada compress ni block stress ni kat sinilah dia punya force action dia. So dia mesti sama, dia punya direction mesti sama ke kanan. Kalau ke kanan. And then ni seperti biasa je tadi. So apa yang berubah di sini sebab ada dua force dekat compression zone ni. Of course lah kita berubah dari segi Z Kita ada tambahan Z di sini, lever arm Z. So kita panggil as Z1. Z1 ni sama dengan D minus D dash. Z1 is equal D minus D dash. So tambahan di situ Z1 is equal D minus D dash. Okey. Apa lagi tambahannya? Tak ada Ini semua sama ni, kena hafal ni. Ni kena hafal. Jadi ni stress strain for beam cross section ni mesti hafal ni. Kena ingat. Ini akan ditanya ni dalam final pun ditanya. Both test and final sebab ini adalah basic basic understanding. Okey, bila kita dah faham sebenarnya Okey. Peringatan biasa student akan salah buat ni yang di tension ni. Ingat tension ini EST ni adalah strain inside the steel, centroid of the steel. So centroid of the steel sekarang adalah di tengah-tengah sini, so kat sini, bukannya di bawah bukan di bawah di sini. Banyak orang buat di bawah sini, tapi ni kat sini So make sure kalau lukis nanti make sure bukan di sini Okey, bukan di bawah sini bukan di sini tetapi di centroid, dia kena ingat Okey. So kita iris. Okey, next Okey, sekarang kita dah tahu kan dia punya stress strain relationship untuk doubly reinforced section. So seperti juga single reinforced, kita ada dua rules kan. The first rule is equilibrium forces. Equilibrium forces inside the cross section must be maintain. Maintain tu maksudnya sama. Bila force, compression mesti sama dengan tension. Jadi kita dah ingat tadi, kita dah tengok dia punya forces kan. So FCC ni adalah
yang ke kanan ni is the compressive. So kita pun susun di sini FCC value dia 0.454. Kenapa 454 bukan 0.667? Yang ni kita dah already multiplied by the area. Ini adalah stress. Ini unitnya stress ni. Darab dengan 0.8 X times B. So kita akan dapat 0.454 BX. And then FSC sama juga. Kita mesti assume at ultimate limit state, compression still juga, the yield 0.87. Bila yield, dia punya stress is 0.87 times AS. So, tension sama juga, sama dengan ini, cuma kat sini AS. So, inilah dia, force dia mesti sama. So, yang FCC plus FSC mesti sama, FST. Okay. Okay, sekarang kita tengok lever arm. Tadi saya ceritakan lever arm ada dua, Z1 and Z2. And for internal forces, seperti saya kata tadi, ini mesti sama lah ni. Internal forces, kalau lain, you punya section tak balance lah, tombang lah, you punya cross section ni. Okay, sekarang kita boleh, bila kita ambil moment, taking moment about centroid of tension steel. Kalau kita ambil moment di bahagian bawah, tulis dulu. Kalau kita ambil moment at this point, kita akan dapat FCC times Z, FCC times Z plus FST times Z1. So ini adalah moment. Kalau you nak ambil di tempat lain pun boleh juga. Tapi sekarang bila kita nak derive equation, kita akan ambil di sini, taking moment at the tension steel sini. Okay, seterusnya, to moment, ni tadi is, apa nama ni? Force, ni moment. So moment you kat mana-mana ambil pun value dia mesti sama, kena ingat. Okay. Okay, for design purpose, ingat tak? Kita nak design ni, kita mesti make sure ada EC recommend that. EC only recommend if your design is under reinforced. Jadi kita kena tukarlah X. Bila kita nak derive equation untuk design, X ni kita kena restrict kepada 0.45D. Jadi kita masukkan pada equation kita yang tadi, yang kita dah derive ni, yang ini moment tadi. So di sini kita tukar X-nya semua, value X tu kepada 0.45D. So kita akan dapat balik lah seperti yang sebelum ni, 0.167 plus 0.87 AS dash D minus D dash. Kita boleh summarize this equation jadi ini, imbalance ini. So tujuan kita nak design adalah to find the AS dash kan. Kita bila kita dah ada moment, bila kita dah ada moment daripada analisis, tujuan kita nak cari berapa steel area. So steel area, kalau M kita, kalau untuk double reinforce kita ada dua AS dash. So inilah dia AS dash yang kita perlukan. Kita akan dapat from this equation, you boleh derive AS di sini. So kita akan dapat formula ni. So ini adalah first principle. Ini kita derive daripada from zero, kita akan dapat ini dia punya formula first principle. Yang ini adalah di dalam design procedure yang nanti you akan pakai. Kita ringkaskan M ni kita tukar jadi K. M balance jadi K balance. So kita akan dapat new equation. Ini tak ada apa-apa, cuma kita tukar ni. M sama dengan, ingat tak? M sama dengan 0.167 BD square kan? Jadi kat sini ni. Jadi ada value ni. Okay. Seterusnya tension steel. So tujuan kita buat design adalah untuk juga cari AS tension steel. From the internal forces of equilibrium. Daripada sini kita tadi dah tahu AS dash, so kita tak tahu AS. So daripada formula ni, maka kita akan dapat, secara ringkasnya kita akan dapat satu formula ni. AS sama dengan 0.167 FCK BD square divided by ini. Yang ini maknanya kita kena kembangkan balik lah. X ni kena masukkan 0.45D tadi. So you akan dapat value ni. Menggunakan cara yang sama je tadi. X kita restrict kepada
0.5D. Ya. Tukar di sini jadi 0.5D. Mana? Ya, sini X tukar 0.5D. Ya. So you akan dapat jalan pula. So you akan dapat ini akan jadi 0.167 di sini ya. So ya sini 0.167 you balikkan ya, you bawa ke sini ke kanan, saya akan dapat nilai ini ya. Okay. Okay, ini yang ini adalah sangat penting ya. Okay. Okay, dalam design ya. Dalam design dekat sini AS, okay. Dalam formula AS dash di sini ya kita assume ya, still kita yield ya. Ingat tak stress-strain relationship hari itu? Ya, bila kita assume 0.87, dia punya still reach yield point kan 0.00217 ya. Jadi bila kita buat design ya, double reinforced section, kita nak still yang ini AS dash ni dengan AS ni dua-dua yield kita tak nak ini aja yield Ingat tak masa buat singly reinforced section to be under reinforced X over D must be less than 0.617 ya. Tapi dekat double reinforced section ada dua syarat Okay. Saya tulis sini. Saya tulis kat sini. To be under reinforced ini syarat dia ada additional syarat D dash over X must be less than 0.38 yang ini ya. Ni syarat ni Ini selain daripada syarat X over D, dia mesti dua to condition for doubly reinforced concrete beam need to achieve for under reinforced So yang pertama is first one is X over D must be less than 0.617D ya. Dan yang keduanya is D dash over X kurang less je lah less 0.38 sorry 38 less or equal. Okay. So dua syarat ni yang penting. Saya erase sekejap. Bercampur tak nampak ni. Okay. So dua syarat ni sangat penting untuk doubly reinforced yang ini sangat penting ni. Dua ni. Very important yang ini Okay, kalau untuk ini doubly reinforced concrete beam kalau untuk single reinforced concrete you cuma perlu check X over D 0.617 dan you kena check still tadilah. Of course bila X over D less than 0.617D still tension ni already achieve yield point Tapi kalau untuk doubly reinforced you kena check juga D dash over X must be less or equal than 0.38. Okay, macam mana nak check Okay, ni dah dia cara dia. So, ini cross section kita seperti tadi dia punya stress strain relationship
at ultimate limit state, jadi kita angkat lagi. Tapi kita buat special attention kepada strain. Ni tengok di strain kan, strain dia ni. Sekarang kita nak Sekarang kita nak ambil perhatian yang ini, ESC ni. ESC yang ini. Saya nak erase dulu. Tadi saya terlukis di sini. Okay, so sebenarnya yang ini yang perlu kita ambil perhatian. Ni dia. Okay, so macam mana nak kira ESC ni? Ya, sama jugalah, gunakan stress strain relationship. Ya, linear ni kan linear segitiga. So ESC divided by X minus D dash. Ya. X ini minus D dash. Jarak daripada sini ke center kan. Divided is equal the strain, ultimate strain for concrete divided by X. So kita akan dapat ni. Ya, you kena arrange balik, you dapat D dash over X sama dengan 1 minus ESC minus 0035. Okay. So value ESC ni kita kena tukar jadi 0.0217. Kenapa 0.0027? Sebab kita nak distill reach yield point at ultimate limit state. So kita tukarkan ESC kita 0.0017. So kita akan dapat value ni dalam equation ni. Okay. Ada soalan tak kat sini? Aiman, ada soalan? Tak ada Doktor, tak ada. Tak ada. Okay, faham Alright, kalau faham, okay, good lah kalau faham ya. Okay, saya nak erase dulu. Doktor, Ya. take 5 ke? Oh, boleh. Okay lah. Take 5 Terima kasih atas. Okay, sama. Doktor, Ya. saya nak tengok yang formula untuk area tu boleh tak? Formula apa? Yang untuk area. Oh, okay. Area. Sekejap. Tolong cek pula. Area mana maksudnya? Yang ada dekat slide yang doubly reinforced tu. Ini. Yang ni. Okay. Yang mana nak tanya? Okay dah. Thank you, Doktor. Okay. Kenapa ada love ni?
Ni what the fuck? Tarik sis. Semongko. Okay, shall we continue? Boleh sambung? Boleh doktor. Okay. Okay, jadi yang you lihat sekarang ni is stress strain diagram untuk steel Tadi siapa yang tak faham tadi kan? Tapi semua dah faham, okey lah kan? So kita berharap bila kita buat design bila kita semak balik kita punya design both steel tension ke compression mesti dia punya yield tadi berada di kawasan ini Saya lukis kejap. Kita nakkan steel kita kat sini. Sekejap saya nak angkat telefon. Ada slip ni ada. Hello, Assalamualaikum. Cik Firdaus. Ya. Okey, saya ada. Alhamdulillah ada. Nanti saya forwardkan Sebab sekarang saya ada kelas. Lepas kelas nanti saya forwardkan. Okey. Sama. Okay, sekejap. Okay, sorry ada urusan sekejap tadi. Okay, so kita punya design ni, steel kita bila kita buat checking both steel mesti value dia sekitar ni di sini. Di mana EY is equal, ingat tak 0.00217 ini kat sini mesti 0.00217. Okay, di sini value di sini mesti 0.00217. Saya punya cursor ni jalan. Okay, sekiranya kalau contohnya bila you design you tu over reinforce yalah mana tahu kan kita buat design ataupun masa kita check contohnya kita dah check cross section yang orang lain dah design and katalah steel dia steel dia tak reach the yield point, maksudnya FC sini kita buat design the formula 0.87 FYK kalau lah misalnya steel kita tak yield, maknanya kita tak boleh pakai yang ni 0.87. So kita kena pakai yang ni, formula ni FSC. Ini formula basic dia. Ini adalah E times dia punya strain So this is the strain inside ESC tadi kan. So kita dapat formula yang baru ni 700 1 tolak D dash over X So yang ini adalah case ni sangat jarang tapi kalau lah jumpa contohnya steel you tak reach yield point, so kita tak boleh pakai yang ini, kita akan pakai yang ni untuk kira moment Okay, so seterusnya kita akan tengok example Ni example masih lagi kita ada section 500D dengan BDEF 250. Dia design the beam section using principal formula, mana first principle. You gunakan 25 FCK, FYK 500, M applied 300. Kita tengok cara kita design. Okay.
first sekali kita kena kira imbalance sebab ini adalah first principle, so kita kena kira imbalance. Imbalance formula yang atas tadi ya. So kita akan dapat 261. Jadi moment tadi 300 is greater than imbalance. Therefore kita assume di dash 50x kita assume 0.45D. Di dash so boleh kita kira di sini di dash over x 0.22 ya. So ini kurang pada 0.38 to make sure design kita adalah supaya design kita akan menghasilkan AS dash yield masa ultimate limit state. Okay, so lever arm, ini pun formula dia, ingat tadi lever arm Z balance sama dengan D minus 0.4x. Jadi kita menggunakan formula yang kita dapat tadi, so kita dapat 200 mm square. Ya. So area tension, daripada kita dapat equation yang tadi ya ni, masukkan je, so kita dapat 1663. Ya. So kita akan dapat AS dash 200, AS tension 1663. Okay, bila you dah dapat ni, seperti last week lah kita tengok dalam appendix. So, you bebas lah you nak pakai diameter berapa. Tetapi biasanya tension reinforcement, diameternya lebih besar daripada compression kat sini. So, bila kita tengok dalam table formula, table area, kita dapat 6H20. Tapi you tak nak 20 boleh juga, you nak pakai 16 pun boleh, 25 pun boleh. So saya pilih 1885 sebab dia dekat dengan 1663. So susun you nak susun 2 lapis pun boleh, 2 lapis pun boleh. So let's say kita susun 2 lapis ni, saya dah beritahu last week kan, kalau you nak susun 2 lapis, the distance ni make sure the distance is H aggregate 2/3 H aggregate campur 5 minimum. Ataupun kalau untuk mengelakkan susah sangat, you letakkan terus di atas dia, lekat terus a bundle. Ya, you susun rapat terus atas on top of each other ni dipanggil bundle, boleh juga. So yang ini compression reinforcement di sini. 2H12, okay. Okay, seperti juga yang single reinforced concrete. Ini untuk double reinforced concrete. Kadang-kadang kita kena check cross section yang orang lain dah buat. Macam saya cerita lah, kita nak buat renovation dan sebagainya. Katalah kita dah dapat macam ni, dia punya steel dalam concrete, dalam section of the beam. And then biasanya kalau kita sebenarnya kita nak kira capacity dia berapa moment sebab bukan kita yang design, let's say ni orang lain design tapi biasa dalam test atau final kita akan tanya stress strain diagram for the section at ultimate limit state. Cross section ni apakah stress strain diagram, and then determine the x. Yang ini kita macam guided you lah, determine the x, kemudian determine strain at the steel ni, tension steel, ESC berapa, the strain ke sini, D dash over X and X over D kan. And the mode of failure of the beam section. Yang keempat is moment resistant by the section, dia kena cari juga. Sebenarnya kita nak cari yang bawah ni. Okay. So solution dia sama juga macam sebelum ni kita kena lukis stress strain diagram. Jadi ini dia stress strain diagram. Okay. Yang menarik di sini ialah sebab kita tak susun dia, kita tak susun rapat-rapat kita ada spacing Jadi dalam soal katalah D kita dah tahu so D ni must be from the top of the compressive zone sampai di tengah-tengah center of the steel bukan di bawah sini di centroid of the steel Kita tengok lukisan ni. Okay, you gariskan ke sini. Inilah dia centroid of the steel di tengah-tengah sini. So itulah kita kena kira strain.
strain inside the tension steel. Sini pun kat sini centroid dia. Ya, kalau katalah di sini susun 2 lapis, you pun dia punya strain kat centroid yang perlu kita cari ya. Alright. So ini dia punya stress strain diagram at ultimate limit state. Okay, and yang ini adalah solution yang keduanya X. X, kita ingat X bila nak cari X, kita kena ingat di mana ada X. X adalah ada di dalam FCC ada di dalam FCC. So FCC 0.454 FCKBX. Ini untuk rectangular. Saya dah tak guna lagi 0.56 di sini sebab bila 0.56 darab dengan 0.8x kita akan dapat 0.454. Okay. So kita akan dapat 2838x. So ingat X adalah daripada FCC, compressive force. Yeah, so FSC, okay yang ini. Kita ada value dia, kita dapat. Dan force ni mesti sama dengan FST. So kita akan dapat value of X di sini, 254. Kita dapat ni, kita check dia less than 0.617. Maknanya tension steel yield. Tapi berapa dia punya, dalam soalan ni dia minta strain dia berapa. So kita kena kira lah. So kita kena kira di sini strain dia. Okay. Keluarkan dia punya strain diagram tadi. 0.035 ke atas. Yang ni kita dah dapat tadi X. So kita kena kira the distance semua. Gunakan similar triangle macam saya cerita tadi. Dapat strain 0.0034 dan dia memang much bigger lah daripada yang sepatutnya 0.0217. Saya ambil 4 decimal placer ni 0.21 atau 22 di sini. So confirm lah yield dia confirm sebab ni besar daripada yield point. Jadi kita pakai 0.87, kita assume ni tadi. Kita assume sini 0.87 Jadi 0.87 okey. Maknanya confirm dia akan yield. And then nak cari yang atas pula ESC ni. Ya, ESC, so ESC pun sama juga the yield. Therefore kita kira D dash over X 50, 254. So kau dapat 0.196 dan kurang daripada 0.38. So therefore untuk yield, untuk strain memang semuanya reach yield point at ultimate limit state. Dan syarat D dash over X ni pun kita fulfill di sini ya. Okay, sekarang kita nak tengok mode of failure. Ya, mode of failure kita tahu mode of failure. Bila kita dapat steel tadi semuanya reach yield point ya. So it will yield or tension or ya, kita ada dua syarat di sini ya. Sama ada you nak comparekan steel dia semua dah yield, ni dah dikira under reinforced failure ataupun you tengok X over D and D dash over X. Kalau dua-dua ni fulfill the syarat ni, maknanya dia yield. Okay, under reinforced failure. Okay, kalau so mode failure ialah under reinforced. So you boleh lukis lah ya, lukis seperti dalam dalam slide yang sebelum ni saya tunjukkan macam mana mode of failure, crack dekat atas, crack dekat bawah. Tunjuk crack dekat bawah lah. Boleh lukis di sini crack di mana. And then moment resistance. Okay, moment resistance kita gunakan formula yang asal juga. FCC times Z plus FSC Z1. So you masukkan Z1 and Z kat sini. So kita akan dapat the value 322 di sini. So maksudnya sekarang ni moment resistance di sini is 322 ya. Okay, kalau kita compare dengan design yang tadi kita design tadi 300 kan. So bila kita provide steel, the moment carried by the section is berubah jadi 322. Tetapi the cross section
still under reinforced section. So itulah macam mana kita nak semak. Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Doktor, Ya. kalau yang mode of failure tu tadi yang conclusion daripada example ni dia cakap under reinforced failure kan? Kalau apa ni kalau jenis macam over reinforce tu macam mana? Okey. Saya tanya. Okey. Kalau over reinforce ni apa dia punya basic dia? Over reinforce ialah still you tu tak reach the yield point. Maknanya bagus soalan ni. Sekejap saya cari ni. Okey. Kalau you tengok dekat sini, ini adalah penting ni. Kalau dia over reinforce, yang you dapat di sini ni more less than 0.021. Less point 0.021. Contohnya you akan dapat, let's say, katalah you dapat 0. Kata you dapat 0.00 apa 0 kurang daripada ni lah 15. Okey. Katalah you dapat 0.015. So dia adalah kurang daripada 0.001. Okey. Mana saya punya cursor? Jumpa. Okey, baru jumpa cursor. Okey, bukan di sini saja. Di sini pun kena tengok juga. Ni, dekat ESC ni pun sama juga. So, both mesti besar daripada 0.021. Let's say, di sini pun sama, 0.01 juga. Kata di sini 0.001. Tak reach. So, itu akan menyebabkan section kita tu over reinforce. Ataupun salah satu. Katalah tension dah reach yield point tapi compression tak reach the yield point. Pun sama juga. Itu dikatakan over reinforce. Jadi, untuk kesannya pada M ya saya cari cursor saya hilang ni. Okey. Jadi doktor, so maksudnya under reinforce kena dua-dua. Ya, dua-dua kena fulfill. Kalau tidak it will affect di sini Ni. Sebabnya apa? Kita design kita design kan ingat tak? Kita design di sini ni FCC ni sama dengan moment sama dengan 0. FCC is equal 0.454 FCKBX kan. Pendek campur dengan 0.87 FYK Z1. Okay. So kalau misal kata ni tension, ini compression dan compression you sini tak reach yield point, kita tak boleh gunakan 0.87. Tak boleh gunakan 0.87. That's why kita kena kira di sini ni. Sama ada dia reach atau tak reach. Kalau tak reach yield point, kita tak boleh gunakan 0.87. Maknanya assumption kita tadi dah tak betul lah kan. So kita kena cari yang sebenarnya berapa. 0.01 kalau you tengok di kalau you tengok di di sini. Inilah berbalik di sini Kalau 0.1 dia akan berada di kawasan sini Kalau berada di kawasan situ ni, kalau berada di kawasan sini dia akan jadi sini. Okey? So inilah kita punya force force kita stress kita bukan lagi 0.87 tapi di sini you kena cari pula. Macam mana nak cari? Gunakan formula ni lah. Ni dia guna formula ni. Gunakan ni FSC. Jadi sekarang inilah dia FSC. Value di FSC ni dia.
Masukkan aja 700. Ini kalau yang dia punya derivation lah. Ini dia punya dah dapat ya, kita simplify 700 tolak 1 tolak d dash over x. Berapa d dash x yang you dapat? 1 tolak dalam ini. So you akan dapat value yang ini, gantikan ke dalam sini. Gantikan ke dalam sini ni. Value yang ini tadi. Yang kita dapat daripada graph tadi, masukkan dekat sini. Ya. Tapi jaranglah kita dapat macam tu. Kalau lah just in case. So you kena buat macam tu lah. Jadi yang ini kena tukar jadi FSC. Sekejap ya. Ini. Saya akan tukar di sini. Yang ini. Sorry. Yang ini tukar menjadi FSC. FSC. Ya. FSC yang daripada tadi, ya, graf yang tadi tu. FSC graf yang ni. Ni dia, FSC yang ni. Okay. Okay, ada lain soalan? Bagus ya soalan tu? Okey, kalau tak ada, kita lihat design ni, design procedure. Saya nak erase dulu. Okey. Ini adalah design procedure yang ada di dalam you punya buku, dalam buku dan juga dalam design formula yang saya dah ringkaskan tu kan bagi pada you tu. So dalam tu kita buat step 1, step 2 kan. Tapi dekat sini saya tunjuk dalam charta, chart ni. So bila you nak buat design, apa yang perlu kita buat ialah tutup ni. Start katalah kita ada cross section. Cross section, kita tak tahu cross section tu double ataupun singular reinforce. Tapi kita tahu M is from the analysis Katakanlah ya. Katakanlah you buat design kan, you buat analysis So moment yang kita nak ambil kira ni adalah moment yang maksimum ni katakanlah moment maksimum kat sini. Katakanlah ni simply spotted so akan dapat moment maksimum di sini. Ni you akan dapat moment kat sini. So yang inilah yang akan kita gunakan untuk design So ini calculate K. Ini kalau ikut prosedur prosedur dalam buku. Calculate K. K tu adalah is a coefficient without dimension K ni. Moment yang you dapat daripada analisis divided by FCK, grade of concrete, width of the beam, and D, effective depth square. Okay. If your K besar daripada K balance apa? K balance is equal 0.167. Ya, ini kan daripada M balance kan. Kalau first principle kita gunakan M balance. Tapi design procedure kita tukar jadi K So, K balance 0.167. Kalau katalah you kira K is greater than K balance, yes. Yes maknanya you punya doubly reinforced. Jadi kalau doubly reinforced, you kena kira ke sini lah. Kalau you punya under reinforced, less than, no kan, maknanya dia singly reinforced. So, calculate the tension reinforcement. Tapi sebelum calculate the tension reinforcement, terus kira Z. Z is equal D 0.5 plus 0.25 minus K ni So Z ni ada ditunjuk dalam buku macam mana nak derive Okay, so ni agak susah sikit lah nak derive ni Tapi ada tunjuk sedikit dalam buku. Z ni macam juga K balance kita kena tukar-tukar value dia. Okay, tapi dalam design formula dia dah bagi dah ni Z ni, the final formula Z ini you tak perlu hafal Tapi kalau hafal lagi senang cepat sikit buat design
Dapat Z ni terus masukkan dalam formula AS ni. So selesai you punya design. Dapat AS, tengoklah dekat table of steel, berapa batang steel yang nak dipakai terus di sini. Tapi kalau double reinforce, okay, kira juga Z ni sama tapi K di sini K balance. Yang ini K yang you dapat, K yang you kira kat sini masuk kat sini. Tapi kalau double reinforce concrete, Z sini K dia adalah K balance. You tengok ni ada different di sini. Yang lain semua sama, K sini dengan sini, cuma K balance. Dan X dikira juga D minus Z divided 0.4. Di sini X. Kira yang tu barulah dapat sini dalam equation ni, calculate compression reinforcement. Nah ini dia. K balance masukkan formula ni. Ya. If tadi you kira X kan. Ya, dia dapat nilai X tu kira D dash over dx. Kalau D dash over X you less than ini, so guna formula ni. Kalau D dash over X you besar daripada 0.38, you guna formula ni. Dia punya FSC sama dengan sini ya. Okay. And then proceed kepada AS. So gunakan yang ni. Ya. Calculate tension reinforcement. Di sini. Tapi kalau ini, FSC ni kalau D dash over 0.38 besar. Kalau dia less, yang ni tak ada. Ya. Terus saja campur dengan AS. Ya. Okay. So yang itulah tamat macam mana dapat design, very simple. Ini ada di dalam section MS, reverse section 6.1. Okay, sama juga macam tadi, cuma saya tukar jadi carta. Yang ini calculate dulu K ya. Calculate K balance. K balance sama dengan 0.167. So yang ini kita abaikan dulu K balance ni. Yang ini kalau ada nanti redistribution sekarang ni tak ada redistribution, tak ada. So you gunakan K balance sama dengan 0.67. Kita tak ada modify. Sebenarnya kita nanti bila kita nak buat design continuous beam kita kena modify the moment bukan kenalah suggest saja, recommend kita modify. Kalau dia punya moment terlalu besar, kalau moment dia kecil tak perlu modify. So bila buat modification of moment, kita panggil dia sebagai redistribution. Jadi bila buat redistribution, kita kena kira di sini saya akan jelaskan kemudian yang ni. Tapi untuk sekarang ni just gunakan K balance 0.167 ya. And then selepas daripada tu kita kiralah K balance kita di sini ya. Ikut dia punya prosedur ini ada di dalam dia punya dalam you punya buku dan juga design equation. Ada baru nak masuk Nur Akira. Okey sama juga yang ni step-step dia sama. Okey, ada soalan? Kalau tak ada saya ada letak assignment dekat you punya e-learning. Saya akan cari. Okey, jadi assignment. Okey. Kita ada dua ni. Ada dua soalan. Okey. Soalan satu ni ni macam example 2 ni Ni example 2 actually serupa dengan example 2. Kita bagi you satu cross section Dah design and kalau macam ni, meaning that ini adalah apa? Zone apa ni? Kalau ada tension steel ni?
Zona apa ni? Akira ada Akira. Ya, kalau ada still ni apa? Tension. Tension ya. Okay. So, jadi soalannya sama macam yang dalam contoh kecuali tambahan di sini nombor 5 ni. Okay, yang kedua yang ni adalah section macam ni kita beri ya. Section macam ni. And then ini dia punya beam ya. Kita ada beam simply spotted tapi ada overhanging kat ujung ni ya. Tengok dia punya L sini ni. Okay. So, kalau yang kedua ni, kalau soalan satu ni adalah merupakan semakan orang lain dah design, you kena semak berapa kapasiti dia dan sebagainya. Macam macam example 2 dan example 4. Tapi untuk question 2 ni, ini barulah design Saya nak you all buat design ni berdasarkan kepada design formula, design formula tadi yang dalam carta tadi dalam chart tadi Okay. Jangan gunakan first principle Bila kita buat design kita gunakan design formula Tapi kalau nak buat solution macam ni, macam question 1 ni kita kena gunakan first principle. Contohnya principle ialah question 2 dan question 4 itu first principle. Tapi untuk yang question 2 ni you kena gunakan design formula yang tadi design formula yang ni. Ni dia. Kan design formula ni ataupun guna yang chart saya tunjuk ni. Okey. Ni dia. Kalau double reinforce you kena kira Z dan sebagainya ni. Okey. Dan contoh juga ada dalam buku Cuba buat dulu kita akan bincangkan the next class Setiap orang kena buat ni ni. Setiap orang kena buat, okey. Lukis dulu dia punya soalannya di sini ialah draw bending moment and shear force diagram of the beam, show all important values. Okay. Design flexural reinforcement at support B and C and span BC Jadi contohnya kalau test 1 inilah dia punya markah. Sketch reinforcement arrangement dekat B, C and BC support B, C and span BC. Okay. Okay, sekarang setiap orang akan berlainan Okay, apa tu you tengok dalam soalan 1, soalan 2 tu ada the DOB DOB ni adalah ni date of birth Okay. DOB tu DOB sama dengan date of birth. Date of birth you all Contohnya kalau you all lahir katakanlah 10 Januari 1998. Okay. 10/01/98. Okay. So DOB you adalah DOB situ. DOB sama dengan 10 campur 01 campur 98. So berapa tu? 108, 109 so you punya DOB adalah 109. Okay. So untuk soalan 1 dan soalan 2 the size dan juga size ada D untuk soalan 1 D-nya tu bergantung kepada date of birth you all dan juga soalan 2 tadi dia punya span tu bergantung kepada DOB you all juga Okay, so dekat sini ni ni DOB ni masukkan 109 darab dengan 3.75. So you akan dapatlah you punya sendiri kat sini ni. Yang lain semua sama. Begitu juga dengan this equation you kira DOB you. Okay, so L darabkan dengan L sini berapa? L ni. Okay. Okay. Ada soalan?
akan discuss semua ni semua orang mesti buat discuss, nanti saya akan panggil lah siapa punya solution kita boleh share screen kat sini pada hari Khamis, pada hari Rabu So sebelum kita pergi kepada design of T and L section, yang ini mesti kita fahamkan. Boleh Doktor, Ya, nak tanya boleh? boleh. Yang doktor tanya pasal, yang doktor cakap yang first principle dengan design procedure tu dia punya beza dia apa Bezanya banyak beza kalau you tengok carta tu dengan first principle. First principle kita design daripada basic tau. Dan first principle ni banyak kegunaannya. Kalau you tengok example yang saya beri tu, example 1, 2, 3, 4 tu, semua adalah menggunakan first principle. Ni daripada basic. Jadi kalau nak buat design, you kena ikut flow dalam chart tu. Ikut flow dalam chart tu, baru kita gunakan design formula. Dapatkan dulu first principle, kemudian baru kita akan derive design equation menggunakan first principle, kemudian kita tukar jadikan K tu, baru dapat design formula. Bila kita nak buat design, contohnya soalan 2, soalan 2 tu you kena gunakan design formula yang ada K. You just kira K je, K berapa dan sebagainya. Macam dalam chart dan juga dalam design procedure tu. Tapi first principle, you boleh gunakan untuk kira balik berapa moment capacity untuk section yang telah didesign. Contohnya soalan 1 kan, saya bagi you cross section yang dah didesign, dah ada berapa number of steel inside it and we need to find what is the real capacity. Yang itu kita gunakan first principle. Contohnya dalam example 2 dengan example 4, itu dipanggil first principle. Kegunaan first principle tu dalam contoh 2 dan contoh 4 tu. Tapi kalau nak buat design, you baru you buat analisis, dapatkan moment dan sebagainya, you kena gunakan design formula yang dalam chart yang saya tunjuk kat ujung tadi, yang ada nilai K tadi. Maknanya kalau design tu kita start daripada K lah. Kalau kalau first principle tu kiranya mostly dia punya M dia memang dah bagi kan? M tak bagi. Oh, Cross kiranya section dia punya steel tu dibagi. kiranya kalau nak kira, maknanya setiap untuk semua soalan tu memang akan kira mula dengan M lah ataupun K. Tengok soalan. Kalau kita bagi soalan tu macam soalan 1 kan, assignment tu, bermakna you kena gunakan first principle. Kalau saya bagi you soalan macam soalan 2 tu, bermakna you kena mula design, you kena gunakan design formula lah. Cari K, and then cari Z yang diberi tu 1 tolak tu kan, yang dalam carta tu. Okay. Okay Doktor, kan lepas kita yang contoh untuk first principle kan, untuk kita dapatkan berapa banyak besi yang kita guna tu kan. First principle tu dia ada 2. Satu, kita nak cari besi dan nak cari steel. Second one is to find what is the real capacity of the section that already designed. Tu ada 2 lah. Okay, kalau untuk yang kita cari dia punya steel tu kan. Kan doktor ada cakap kalau dia double, time yang kita lukis tu kita just lukis semacam tu je ke, ataupun yang double tu kita yang macam doktor cakap tadi tu ada dia punya yang H apa tu? Saya tak faham. Kan ada kita kena lepas kita dah kira apa semua tu kan, so kita dah tahu berapa jumlah steel yang kita kan. So untuk yang kan kita mestilah kena lukis kan dia punya kedudukan besi tu kan.
So kalau contohnya dia ada 6 kan. Kan kita nak lukis double kan. Okay. So kita nak lukis dia kan doktor kata sama ada kita nak letak dia rapat ataupun kita jarakkan dia tu kan. So yang dia punya jarak tu, dia punya benda tu kiranya memang kita kena betul-betul ikut yang jarak tu macam yang doktor cakap tu. Ya, kena ikut. Kena ikut. Nanti kita akan belajar berapa jarak-jarak yang perlu. Tapi untuk setakat ni, you boleh susun satu baris ataupun you lekatkan atas bawah. Kan? Bertindih terus. Kalau ada spacing tu dia ada, macam saya kata tadi lah, the spacing minimum mestilah 2/3 H aggregate campur dengan 5. Yang tu lah saya nak cakap yang masa yang 2/3 tu lah yang tu maknanya untuk akan next yang akan datang punya lecture nanti doktor ada ajar lah yang tu Yang itu sebenarnya kita tak ada ajar lah. Benda tu ada di dalam, yang itu kita kena macam adalah dalam rules kan, tapi you all kena tengok sendirilah sebab kita akan belajar macam-macam kan. Yang itu cuma itu minimum je lah. Minimum antara dua besi susun atas bawah. So kalau untuk yang sekarang ni cuma kita orang ni cuma just letak dia rapat je lah rapat je dulu. Okay. Ataupun you dah tahu sekarang 2/2 H aggregate campur 5 mm. H aggregate. Size aggregate yang you gunakan. Dalam makmal apa dalam batu paling besar yang digunakan nanti dekat construction berapa milimeter. Dia ada 40, ada 20. So kita kena tahulah 40 ke 20. Biasanya pakai 20 lah kan. Okay. Kita cekut. Okay. Terima kasih doktor. Sama. Okay, saya off Okay. Okay, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih doktor. Sama.